Rodin, teacher tanya itu latihan ulang kaji 1 sudah buatkah tidak? Bukan ulang kaji 2. Iya, kau pakai teacher itu yang kau sudah buat ulang kaji 2. Ulang kaji 2 ini teacher akan pincang sekejap lagi. Oh, sekejap. Oke, yang latihan ulang kaji 1 sudah buatkah? Sekejap. Latihan ulang kaji 1 yang diberi hari Selasa. Sudah buat? Chong? Sarizan? Belum habis siap. Sarizan? Yes, teacher. Ini latihan ini. Sudah buatkah? Ini. Oh, sudah. Yang mana tuh? Yang itu hari kah? Yang hari Selasa, Bang. Ini latihan ulang kaji. Teacher sudah post dalam grup tuh. Ini latihan. Oh, belum. Belum. Yang All panjang cakap belum. Chong. Awang belum siap. Macam mana nih? Lepas kamu 23 kah kamu mulai exam tu? Penyakaan atau penyakaan dulu kan? Ini sila buat minggu depan cuti sekolah, sepanjang 1 minggu cuti sila buat. Siapa yang belum buat tu? Kalau tidak buat, teacher tidak akan pincang tu. Kau jangan salahkan teacher kalau keluar sebiji-biji tu ya. Faham? Okay, so sila buat. Teacher bagi latihan itu buat. Teacher ada post itu video kan. Ikut itu cara kerja macam contoh 2. Macam mana cari nilai G dan H. Contoh 3. Ada dalam video tu. Teacher hanya ubah dia punya nombor dengan bersamaan saja. Cara buat sama. Ini pun sama juga. Takkan ini soalan tak boleh buat? Ini contoh soalan dalam kertas 2. 2 jam 30 minit. Ini belum masuk lagi kertas 1. Kertas 1 kalau tidak silap 1 jam 15 minit kah? Boleh ya? Pak Izora, Wong, Charizan. Okey, sila buat. Kenapa tu? Okey. So, lihat kepada ulang kaji 2. Ini yang teacher suruh kamu salin. Kalau sudah buat tidak apa, kita sama-sama belajar dari situ. Okey. So, lihat yang pertama. Okey, sudah salin bahkan ini. Si Claudie sudah siap. Si Chong ni mana? No respond. Tanya semua senyap. Dari sini teacher boleh menilai kamu punya PPD ya. Pentafsiran bilik tajam. Pentafsiran bilik tajam biasanya pertengahan tahun dengan akhir tahun. Sekarang ni mau akhir tahun sudah kan? Dari sini teacher boleh menilai kamu. Kamu tahu kan PPD dari nombor 1 sampai nombor 6. Kalau yang langsung tidak hadir, teacher bagi dia TP kosong. Okey, so lihat kamu punya ini ulang kaji. Okey, tengok soalan dia. Apa yang dia mau? Per quantity kan? Apa itu per quantity? Robin.
Rodin? Hello? Apa itu perkuantiti? Kau saling apa? Apakah punya jawaban? Ah? Kejap soalan mana? Sorry juga saya dengar. Oh, ini bahas soalan 1. Oke, kita tengok soalan 1. Oke. Lengkapkan pernyataan di bawah untuk membentuk satu pernyataan yang benar. Dia mau benar. Oke. Dengan menggunakan perkuantiti yang sesuai. Apa maksud dengan perkuantiti? Perkuantiti ini ada dua saja, iaitu sama ada semua ataupun sebilangan. So sekarang dia mau pernyataan benar. So ingat, perkuantiti ada dua. Semua atau sebilangan itu adalah perkuantiti. Kalau penafian, penafian ini bukan tidak. Faham? Okey, so yang di sini, isi tempat kosong kandaan 9 ialah nombor kancil. Okey, so apakah perkuantiti yang sesuai letak? Sama ada semua ataupun sebilangan. Jangan kamu letak sebarangan jawapan. Itu ada penaklukan logik. Kita kena berfikir secara logik. Okey, so kandaan 9. Apa itu kandaan 9? Okey, kandaan 9 ialah sifir 9 kan? Ya, so kita senaraikan dulu. Okey, 9, 18, 27, 36, 45, apa lagi? 9, 54, 63 dan banyak lagi kan? Okey. Di sini dia cakap, apa kandaan 9 ialah nombor kancil? Okey, so kamu tengok kandaan 9 kamu. Ada nombor kancil? Ada kan nombor kancil kan? Ada. Kamu tengok. Ada. So, kamu lihat itu nombor kancil. Kamu kena tahu apa itu nombor kancil, nombor genap. Okey. Nombor kancil ialah nombor yang di belakang. Kalau yang nombor 2 digit. Ini. Ini ialah nombor kancil. Okey. Ini ialah nombor kancil. Okey. So, yang di sini nombor-nombor kancil ialah 9, 27, 45, 63 kan? Okey. Tapi yang lain itu macam ini 18, 36, 54 itu adalah nombor genap. So, apakah perkuantiti yang letak di situ sebagai Sebilangan. Sebilangan. Sebab bukan semua kan? Ada yang nombor genap, ada yang nombor kancil. Jadi letak sebilangan. Okey faham Ini soalan 1A. Okey, lihat soalan 2. Okey, lihat soalan 2. Okey, tuliskan satu implikasi berdasarkan pernyataan majmuk berikut. Ini. Teacher sudah ajarkan minggu lepas. Ini. Cos delta sama dengan sin delta jika dan hanya jika delta adalah 45 darjah. So, yang di sini, ini gunakan jika dan hanya jika kan? Maksudnya, ini ialah P kan? Ini ialah Q. Sekarang dia bilang tuliskan satu implikasi. Implikasi ialah jika P maka Q kan. Jadi kita boleh tulis implikasi sudahlah. Jika cos delta sama dengan sin delta, maka delta sama dengan 45 darjah. Boleh ya? Okey. So, itu adalah implikasi. Okey, lihat soalan yang seterusnya.
itu adalah hujah. Okey, hujah ada 3 bentuk tu. Okey, dia terbahagi kepada 3 bentuk. Okey, lihat yang di situ. Okey, teacher buat yang lain lah. Okay, ini. Ini. Seperti mana yang teacher cakap tadi. Okey, ini boleh rujuk buku test lah. Buku test. Teacher ambil dari buku test tu. Okey, buku test buka surat 75. Okey, ini adalah buku test muka surat 75. Okey. Nanti teacher cakap ada 3 bentuk. Buku test muka surat 75. Okey. Dia terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu hujah bentuk 1, hujah bentuk 2, hujah bentuk 3. Okey. Kalau bentuk 1, ini kamu kena ingat sudah. Nanti teacher bagi latihan. Okey, mau tidak mau kena belajar. Okey. Bentuk 1. Kalau bentuk 1, okey, bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, ingat dia ada 3 di sini. Pertama ialah permis 1, permis 2, lepas tu kesimpulan. Okay. Kalau untuk bentuk 1, dia mula dengan semua. Okay, semua. Kalau nampak perkataan semua itu adalah bentuk 1. Ingat formula ini. Semua A ialah B, permis 2 C ialah A, kesimpulan C ialah B. Okay, macam mana? Kita tengok contoh. Okay, ini kita boleh tengok contoh. Okay. Tengok ini contoh A. Semua nombor bulat ialah penyata. Ialah nombor nyata. Kalau nampak perkataan semua, ini adalah bentuk 1. Okey. Di sini saya mau cari apakah ABC saya. Selepas semua ialah A. A lepas tu ialah B kan. Semua nombor bulat. Ini ialah A. Okey. B. Inilah B. Kan? Okey. Permis 2. C ialah A. Apakah C saya? C saya ialah 38. Okey. Nombor bulat. Itu ialah A. Tengok ni. A saya ialah nombor bulat kan? Ni. Ini ialah A. Okey. Kesimpulan apa yang dia mau? C ialah B. Okey, jadi kesimpulan C saya ialah 38 kan? 38 ialah, apakah saya punya B? Nombor nyata. Faham? Faham. Ini kalau bentuk 1, perkataan yang mula-mula adalah semua. So, itu adalah bentuk 1. Okey ya? Kita tengok adakah contoh lagi untuk ini. Ini. Tengok ini. Permis 1, kosong. Permis 2, 37 ialah nombor perdana. Kesimpulan 37 hanya 2 faktor. Kamu tengok 37 repeat kan? Tengok ni. Maksudnya itu adalah C kan? Lepas itu nombor perdana kalau ada C maksudnya kalau permis 2 ini ialah apa dia punya formula tu? Tengok di atas, teacher pun lupa. C ialah A, C ialah B. Maksudnya nombor perdana ialah A. Lepas itu hanya mempunyai 2 faktor, itu ialah B. So, apa permis 1 yang kena kita tulis? Tengok formulanya. Ini formulanya kan? Semua A ialah B. Okey, jadi permis 1 kita kena tulis semua apa A-nya? Nombor perdana. Okey. Apa B-nya? Hanya mempunyai 2 faktor. Okey, hanya mempunyai 2 faktor. Faham? Okey, itu adalah bentuk 1.
Okay, lihat kepada bentuk 2. So, kamu kena ingat formula semua. A ialah B, C ialah A, C ialah B. Okay, lihat kepada bentuk 2. Bentuk 2 ialah gunakan implikasi. Jika P maka Q. Okay, permis 1, jika P maka Q. Permis 2, P adalah benar. Kesimpulan Q adalah benar. Okay, kita tengok contoh. Okay, tengok B. Okay. Jika AX kuasa 2 tambah BS tambah C sama dengan 0 mempunyai punca nyata, maka P kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan 0. Okey, so maksudnya ini ialah P kan? Yang di belakang pula selepas maka itu ialah Q. Okey. Tengok formula bentuk 2, dia punya permis 2 ialah P adalah benar. Maksudnya ini ialah P kan? Ini. Ini ialah P. Tengok. Dia sudah isi A itu 2, B itu P, C itu negatif 2 kan? So itu adalah bentuk 2. Okey. Jadi kamu lihat yang permis 2 punya persamaan. 2S kuasa 2 tambah PS tolak dengan 2 sama dengan 0. Dia punya persamaan asalnya ialah ini kan? Dia sudah tolong kamu isi nilai ABC. So yang di sini saya punya A ialah 2. Okey. Saya punya B ialah P. Saya punya C negatif 2. Jadi, apabila kita hendak pergi buat kesimpulan, kalau dalam formula yang di atas, bentuk 2, kesimpulannya ialah Q adalah benar kan? Jadi, saya punya Q ialah B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar sama dengan 0. Saya isi nombor-nombornya di situ. Apa nilai B, apa nilai A, apa nilai C itu. So, B saya ialah P kuasa 2 tolak 4 darab dengan nilai A2, C ialah P lebih besar sama dengan 0. Itu sejak kesimpulan. Kita kasih masuk nilai ABC-nya. Okey ya. So, itu adalah contoh bentuk 2. Okey. Tengok, ada lagi kah contoh di bawah? Ya. Macam mana dapat negatif 4 tu? Macam mana dapat negatif 4? Ni memang asalnya ada negatif 4 kan? Tu. Sekejap padam dulu. Ni dari persamaannya. Tu, ada nampak negatif 4 tu? Dari asal tu. Ni. Mana saya punya pen? Ni. Ini. Kita tulis saja. Cuma kita isi nilai A-nya ialah 2, kita isi C-nya ialah negatif 2. Terbalik. Ini. A-nya 2, C-nya negatif 2. Terbalik. Okey, ini negatif 2. Okey ya? Okey, kita lihat ada lagi contoh. Ni di bawah. Okey, adakah? Ini bentuk 3. Okey, dia dah. Ini bentuk 3 tu. Okey. Kita tengok bentuk 3. Okey, sama juga. Permis 1, 3P maka Q. Okey, permis 2, kalau untuk bentuk 3, Q tulis dulu ya. Tapi bukan. Bukan ini sama ada dia pakai simbol. Ini menunjukkan tidak. Tidak sama dengan. Yang penting ada perkataan tidak ataupun bukan. Okey, ataupun kalau dia punya permis 1, dia menggunakan simbol lebih besar. Kalau dalam permis 2 dengan kesimpulan, kamu kasih terbalikkan dia punya simbol. Okey, kita tengok contoh. Okey, lihat C. Jika garis lurus Y sama dengan MS tambah C selari dengan pasi X, maka M sama dengan 0. Okey, so kita cari PQ dulu. Okey, ini P. Okey, lepas itu belakang itu ialah Q.
Nanti kamu tengok permis 2. Saya punya Q, M sama dengan kosong. Tapi saya punya permis 2, M tidak sama dengan kosong. Tengok nih. So, maksudnya ini adalah bentuk 2. Bentuk 3. Oke? Kalau bentuk 3, kita kasih lawan saja dia punya simbol. Kalau sama dengan, kita kasih lawannya tidak sama dengan. Itu. Oke, jadi kesimpulan. Ini Q, ini bukan Q. Oke, kalau kesimpulan bukan P kan? Ini P kan? Jadi apa yang kita mau tulis? Garis lurus Y sama dengan MS tambah C tidak selalit. Kita hanya letak perkataan tidak di sini. Oke, tidak selalit dengan pasi X. Oke? Sama ada letak tidak, bukan, tapi kena sesuai ayat lah. Takkan mau cakap bukan selalit kan? Tidak sesuai ayat tu, kita letak tidak selalit. Oke, kita tengok contoh. Ada contoh ni. Oke, kamu tengok. B. Oke, jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta. Oke, ini P ya. P kan? Oke, jadi maka pekerjanya, pekerja mendapat bonus 3 bulan gaji. Itu ialah Q. Kita tengok kesimpulan. Jualan tahunan syarikat ANC. Tidak. Ada nampak perkataan tidak? Di sini tak ada kan? Maksudnya ini adalah bentuk 3. Oke. Jadi ini adalah pernyataan P ni, tapi dia letak tidak. Jadi yang permis 2 kita letak Q kan? Jadi pekerjanya tidak mendapat bonus. Oke, tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. 3 bulan gaji. Oke, kamu tengok Q. Ini Q-nya. Adakah perkataan tidak diadakan? Kita letak tidak dalam permis 2. Oke. Lihat yang ke C. Lihat permis 1. Jika X sama dengan K. Ini ialah P kan? Maka K ialah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Kamu tengok kesimpulan. X tidak sama dengan 9. Ini adalah dari pernyataan P tu, kan? Tengok, X, tapi dia sudah letak K itu dengan 9. Maksudnya ini adalah bukan P benar. Okey, maksudnya ini adalah bentuk 3. Okey, jadi saya punya K ialah 9 kan? Tengok ni. Okey, jadi ini adalah Q kan? Apa Q yang kita mahu tulis? K ialah punca bagi itu kan? Itu ialah Q. Jadi kita tulis dalam permis 2 ialah 9 bukan punca. Okey, bukan punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 5 sama dengan 12. Okey, kita letak bukan. Yang lain itu salin balik. Okey. Lihat D. Permis 1 isi tempat kosong. Okey, permis 2 X lebih besar 6. Kesimpulan X lebih besar 4. Okey. Jadi ini maksudnya ini ialah P, ini ialah Q kan. Jadi ini adalah bentuk 2. Okey, so kita tulis jika X lebih besar 6. Maka Q lebih besar 4. Okey. Lepas itu lihat kepada I. Jika hari ini hujan, ini P, maka suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah Celsius. Ini ialah Q. Kamu tengok kesimpulan. Hari ini tidak hujan. Itu adalah dari pernyataan P kan? Kamu lihat kepada pernyataan P. Hari ini hujan.
kesimpulan dia tulis hari ini tidak hujan. Dia letak perkataan tidak. So, ini ialah bentuk 3 kan? Okey, jadi dia punya permis 2. Okey. Sepatutnya tulis pernyataan Q, bukan kan? Suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah Celsius. Apakah kata lawan kurang? Kita mesti letak lawannya, lawan kata. Okey, jadi suhu bilik adalah, kalau kurang, kata lawannya adalah melebihi. Okey, adalah melebihi daripada 19 darjah Celsius. Okey, untuk I, boleh? Boleh. Okey ya. So, kamu kena tahu hujan ada 3 bentuk. Sudah belajar tapi lupa. Okey, lihat F. Ini permis 1 kosong. Tapi kamu tengok permis 2. S tidak sama dengan 8, kesimpulan 3S tolak 8 tidak sama dengan 16. Jika kamu nampak ini maksudnya bukan ini adalah bukan Q, ini adalah bukan P. Kan? Sebab ada ini. Okey, maksudnya ini adalah bentuk 3. Apakah permis 1 yang kita kena tulis? Jika P maka Q kan? Jika 3S tolak 8 sama dengan 16. Okey. Maka X sama dengan 8. Kita hanya lawan saja dia punya simbol. Okey, kita kasih lawan saja. Dia tidak sama, lawannya ialah kasih sama dengan. Okey ya. Lihat balik kepada latihan ulang kaji. So, itu adalah hujan. So, kamu kena ingat. Ya. So, kita tengok balik ulang kaji. Okey, ini. Tengok C. Okey, lihat kepada permis 1. Okey, jika S tolak Y lebih besar kosong, maka S lebih besar Y. Okey, kita senaraikan P and Q lah. Ini P, ini Q. Okey. Permis 2, isi tempat kosong. Kesimpulan, S tolak Y lebih kecil kosong. Tengok. Simbol berubah sudah kan? Maksudnya ini adalah bentuk 3. Okey. Jadi kalau bentuk 3, apakah yang perlu ditulis di permis 2? Rodin? X kurang daripada Y. Ya, X kurang daripada Y. Ya, betul sudah. Boleh ya? Okey, lihat D. Boleh, Wong? Boleh. Chong? Boleh. Chong, itu latihan buat ya. Okey, so lihat yang ke D. Ini. Ini adalah urutan nombor 3, 14, 33, 60. Dia minta kamu buat kesimpulan berdasarkan pola. Ini polanya. Ini, kita buat kesimpulan berdasarkan ini. Senang saja nih. Ini, kalau senang-senang boleh dapat 3 markah terus. Macam mana? Kita tengok ini. Pertama, kamu lihat yang di sebelah kanan. Ini saja kau tengok. Kiri tak payah. Ini saja. Kamu tengok, adakah nombor yang tetap? Apakah nombor yang sudah tetap? Tetap maksudnya sudah fix tu. Kalau 5, semua 5. Lepas itu kamu tengok nombor. Dia punya nombor berurutan kah? Adakah 1, 2, 3, 4? Pastikan nombor dia berurutan. 1, 2, 3, 4. Tak boleh 1 terus pergi ke 4, terus pergi ke 8. Tak boleh. Dia mesti berurutan. So yang di situ kamu lihat, adakah nombor yang sudah tetap?
Yang tetap sudah. Ada? Ni 4. Tetap sudah kan? Tengok. Semua ada 4. Jadi kita tulis 4. Okey. Kamu tengok kurungan. Tengok kurungan ini berubah-ubah kan? Okay, kita letak kurungan tu. Jangan kacau. Lepas itu, lihat operasi. Operasi yang teacher cakap itu adalah sama ada operasi tolak kah ataupun tambah. Ataupun darab bahagilah. Jadi kamu tengok operasi. Nah tengok. Semua tolak. Kan? Jadi tolak. Lepas itu, lihat yang di sebelah nombornya. 1 bagi 2, 2 bagi 3, 3 bagi 4. Kan? Itu adalah tidak tetap nombornya. Jadi kita boleh letak N. Pastikan N itu nomor adalah nombor yang tetap. 1 bagi ke 2, 2 bagi ke 3, 3 bagi ke 4. Nah, itu kita boleh pakai N. Boleh ya? Oke, so tengok yang di dalam kurungan itu. Tengok kurungan tuh. 1, 4, 9, 16. 4, 9, 16 itu adalah nombor hasil daripada apa? Roding? Tolak ke bagi? Ini bah 4. Kau tengok ini. 4, 9, 16. Sama dengan 1. Itu nombor apa? Nombor genap? Nombor kancil? Nombor kancil? Ya kan? Bukan nombor kancil? Adakah nombor perdana? Bukan juga nombor perdana. Nombor apa? Nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2. Okey, itu adalah nombor kuasa 2. Kamu tengok sebelahnya. 1, 1. 2, kenapa sini boleh 4? 4 ini adalah 2 kuasa 2. Kan? 9, 3 kuasa 2. 16, 4 kuasa 2. Fahamkah? Ini. Faham. So, kamu kena ingat nombor-nombor kuasa 2 tu. Di mana ini adalah tarik tingkatan 1. Okey? Nombor-nombor kuasa 1, kuasa 2. Okey, adalah 1, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. Dan banyak lagi. Itu adalah nombor-nombor kuasa 2. Maksudnya ini 1 kuasa 2, ini 2 kuasa 2. Tengok ni. Kan? Nombor bulat yang sudah di kuasa 2. Itu adalah nombor kuasa 2. Begini. Jadi, kamu tengok. Okey, kalau teacher tulis begini. 4, 1 kuasa 2 tolak 1. 4, 2 kuasa 2 tolak 1. 4, 3 kuasa 2 tolak 1. 4, 4 kuasa 2 tolak 1. Okey? 4 tolak dengan N sudah tulis. Kamu tengok yang tidak kurungan ini. Ada lagi yang nombor yang tetapkah? Sudah fix. Ni kuasa 2. Kan? Tengok. Semua ada kuasa 2 kan? Nah. Ya, jadi sini kuasa 2. Jadi yang nombor di dalam kurungan ini apa? Tengok. 1, 2, 3, 4. Itu adalah N. Kan? Sama dengan yang di sebelah kan? Tadi yang teacher sudah cakap ini ialah N. Okey, inilah dia punya kesimpulan di mana N itu mula dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Koma 3 titik di belakang. Faham?
Paham. Jadi ingat tuh nombor 02. Oke, nanti teacher bagi latihan, siap buat dia. Ya, kenapa? Siapa panggil nih? Kalau kose apa kose 2 Kenapa, begitu Sarisan? tuh mau darab ke apa? Kose 2 tuh maksudnya darab 2 kah begitu? Maksudnya nomor bulan itu darab 2 kali. Contoh, kalau 2 kuasa 2, kalau 2 kuasa 2 maksudnya 2 darab 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. Dia punya nombor ini darab 2 kali. Kalau 6 kuasa 2 maksudnya 6 darab 6. Nah, kalau ini secara manual lah. Kalau dalam kalkulator kita tekan sejak tu. Nah, okey, kalau tekan 2, tekan kuasa. Boleh ya? Boleh? Boleh. Jadi boleh boleh guna kalkulator kira kan itu. Okey, so kita lihat yang ke soalan yang seterusnya. Apa soalannya? Tengok. Okey, ini. Nah, ini roda. Cakera. Okey. Raja 3 menunjukkan satu cakera dan satu penunjuk yang tetap. Cakera dilabelkan dengan nombor 1 hingga 20 secara rawak. Kamu tengok cakera itu. Ada nombor kan? Dari 1 hingga 20. Tetapi secara rawak lah. Maksudnya dia punya nombor bukan berurutan. Dia punya nombor itu bersepak. Di mana-mana saja. 14 di situ, 13 di sana, 10 di situ. Begitu. Okey, cakera itu diputar 1 kali. Okey, ini rasanya ini adalah kebaran kalian yang matematik menengah rendah. Ini belum sampai lagi yang tingkatan 4 nih. Okey, sebab yang matematik menengah rendah kamu sudah belajar kebaran kalian sudah tu. Okey, so tengok soalannya. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin dan cari kebaran kalian. Soalan ini sebenarnya ada 2 soalan. Satu, kamu kena senaraikan kesudahan. Kedua ialah cari kebaran kalian bagi soalan A dan soalan B. Okay, maksudnya A itu kamu kena senarai, cari kebaran kalian. B, kamu kena cari senaraikan, lepas tu cari kebaran kalian. Okay, so lihat yang A. Okay, satu nombor bukan perdana. Jadi kamu kena tahu apa itu nombor perdana kan? Okay, jadi kamu lihat di situ. Dari 1 hingga 20 yang sekarang teacher tanya ialah nombor perdana. Okay, jadi yang nombor perdana dari 1 hingga 20 mana satu ialah nombor perdana? Mana satu ialah nombor perdana, Claudine? Sarizan, mana satu ialah nombor perdana? Wong? Kejap. Nombor perdana di sini, kau cari. Mana satu ialah nombor perdana? 2. 5. Okey. Yang mana 2 ni? 2. Apa lagi? 5. Okey, 5. Apa lagi? Ada lagi? Nombor perdana? 3. Lepas tu? 7. Okey, 11. Apa lagi? 13. Ada lagi? 17. Dan 19. Ini ialah nombor perdana. Okey? Tapi soalannya dia mau nombor bukan perdana. Okey? Jadi mana satu ialah bukan perdana? Jadi kamu kena senaraikan. Okey, nombor bukan perdana. Okey, jadi kamu kena senaraikan. Nombor perdana ialah 2, 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19. Yang teacher sudah bulat. Yang bukan perdana,
Yang ini bukan yang belum teacher bulat itu. Nah, itu adalah nombor bukan perdana. So, ada 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Nah, ini adalah nombor bukan perdana. Sebab dia minta bukan perdana. Nah, okey. Nah, itu saya sudah senaraikan. Okey. Macam mana mau cari kebaran kalian bukan perdana? Saya mau cari kebaran kalian. Kebaran kalian gunakan simbol P besar ya. Okey, kebaran kalian nombor bukan perdana. Bukan perdana adalah ini bilangan nombor bukan perdana. Dia ada formula dia kan? Bahagi dengan NS. Inilah semua ini melupakan NS. Ada berapa NS di situ? Ada berapa nombor? Ada berapa jumlah nombor? NS itu adalah luang sampel. Di situ ada 20 luang sampel kan? Jadi NS-nya adalah 20. Jadi per 20. Berapa nombor bukan perdana? Jadi kau kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pecahan, kalau boleh kasih kecilkan. Kau minta itu calculator, cari dia punya pemutakan itu pecahan. Boleh tuh. Okey, tahu macam mana kan? Okey, tahu macam mana kira? Okey, kau tekan. Okey, kau tekan berapa? 12. Okey, dalam kalkulator kamu tekan 12. Okey. Lepas itu kamu tekan ABC. Okey, teacher punya ini. Okey, teacher tekan 12. Okey, lepas itu tekan 20. Deng. Inilah dia punya pemutakan pecahan. Sudah kecil. Ini 3/5. Boleh suruh kalkulator kira tuh. Suruh dia pemutakan. Tak payah kamu susah-susah pakai otak pikir. Tak payah. Suruh kalkulator. Itu saja. So, adalah 3/5. So, kita pun tulislah 3/5 di sana tuh. Boleh? Boleh. Okay, so 3/5. 3/5. Itu adalah A. Ingatlah itu nombor bukan perdana. Di sini kau sudah dapat 2 ke 3 markah sudah. Ya. So, lihat yang ke B. Okay. Senaraikan kesudahan dan cari kebalan kalian 1 nombor kuasa 2 sempurna. Jadi dari 1 hingga 20, mana 1 ialah kuasa 2? Tadi teacher sudah ajarkan. Okey. Jadi kuasa 2, senaraikan. Okey. Nombor kuasa 2 sempurna. Apa dia? Lalu saja teacher cakap. 1, 4, apa lagi? 9, 16. Itu saja. Okey. Jadi 1 itu ialah kuasa 2 ya. Sebab 1 kuasa 2 adalah 1 darab 1 adalah 1. Okey. 1, 4, 9, 16. Tutup. Apakah kebaran kaliannya? Kuasa 2 sempurna. Jadi, kiralah ada berapa nombor nih? 1, 2, 3, 4. Berapa jumlah nombor di situ? 20. Suruh kalkulator kasih kecilkan. 1/5. Ya. Boleh ya ini?
Boleh. Oke. Nah, saya punya. Ada lagi kah soalnya? Oh, ya udah. Oke. Oke. Nih. Nah, soalan 3. Oke, itu soalan 3 nanti teacher patah balik. Tengok 4 dulu. Coba satu lagi, pastikan modul di sebelah kamu sebab ada formula di sana, ada rumus di sana tuh. Nanti teacher patah balik soalan 3. Kita tengok soalan 4 dulu. Oke, so tengok soalan 4. Oke, dia minta kamu pundarkan. Oke, 0,050741. Puntarkan kepada 3 angka bererti. Oke, 3 angka bererti kan? Oke, jadi kita start kira 1 angka bererti di sini. Ini 1, 2, ini 3. Ini 3 angka bererti kan? Kita tengok di belakangnya, 4. Kurang daripada 5 kan? Kalau lebih 5 sila kasih tambah 1 di depan. Jadi adalah 0,0507. Ini jawabannya. Oke? Oke, lihat soalan 5. Oke, ungkapkan 3.27 darab 10 kuasa negatif 2 sebagai nombor tunggal. Ini 4 hingga 9 ini merupakan kertas 1. Oke, sebenarnya soalan 5 kita boleh gunakan apa? Kalkulator kira. Oke, so keluarkan kamu punya kalkulator. Kejap, kita tengok kita punya kalkulator dulu. Oke, keluarkan kalkulator. Oke, so lihat kepada kalkulator. Oke, 3.27 darab 10 kuasa negatif 2. Oke, jadi kita pun tekanlah dalam kalkulator. Kejap, kita tengok mod dulu. Ini. Oke, jadi kamu tekan 3.27 darab dengan 10 kuasa berapa? Negatif 2 kan? Oke, dia mau nombor tunggal. Alamak. Ini tak ada ABC ya? Ayah, salah. 3.27 darab 10 kuasa negatif 2. Oke, ini dia. 0.0327. Oke? Kamu coba tekan yang ABC tuh. Selepas kamu sudah tekan 3.27 darab 10 kuasa negatif 2. Oke, kamu tekan ABC. Sekejap, saya tekan dulu. Kalau tidak tekan, dia sudah terus 0.0327. Boleh? So, kamu tulislah. Boleh. Pilihlah jawapan di sana. Ada ABC tuh. Oke ya? Lihat soalan yang ke-6. Oke. 7200 tambah 4.1 darab 10 kuasa 4. Sama juga kau tekan kalkulator dulu. Oke, 4.1 darab 10 kuasa 4. Nah, ini dia. Oke. Kalau tak ada jawaban begini kan? Oke, dia mau minta kalau dalam bentuk piawai, kamu punya setting kena tukar tuh. Oke, macam mana setting? Tapi ini, sekejap kita cari dulu. Ini 350. Sekejap. Ada satu kalkulator. Mana satu kalkulator, satu meja. Oke,
Jadi kamu pergi kepada setting, kamu pergi mode. Pergi ke, kamu cari SCI. Ya, sekejap. Oke, ini. Kamu pergi mode dulu. Mode. Kamu cari ya, kamu cari ada ini. FIX SCI NORM. 1, 2, 3. Ada jumpa ini? Kalau tekan calculator. Jumpa. Oke. Saya mau SCI saja. Kalau tekan 2. Bila kamu tekan 2, dia akan keluarkan SCI 0 sampai 9 kan? Oke. Ini maksudnya berapa nombor yang kamu mau guna. Mau 4 kah, mau 5 kah, mau 6. Dia paling maksimum pun 9. Oke, katakanlah saya mau 5. Jadi kamu tekan 5. Oke, jadi kalkulator dia sudah keluarkan begini. 0,0000. Lepas itu, sini ada tulis darab apa nih? Darab 10,00. Oke. Kau kasih delete, kau kasih AC. Oke, kau tekan itu nombor. Kau tekan 7200 tambah 4,1 darab 10,04. 4,1 darab 10,04. Kalkulator itu sudah pakai dalam bentuk piawai itu. Darab 10 kuasa A. Ada nampak yang ini ya? Ini adalah kuasa ya. Kuasa 4. Sekiranya jawapan kamu adalah ABC ya. Dalam bentuk piawai. Inilah kamu cari jawapannya di situ. Boleh? Boleh. Oke, itu adalah cara menggunakan kalkulator. Oke, lihat yang ketujuh. Oke, lihat yang ketujuh. Ini adalah asas nombor 42. Oke, ini adalah 101 asas 3 tambah dengan 112 asas 3. Oke, jadi yang di sini kamu kena tambahlah. Tambah macam biasa. Sebab ini dua ini adalah asas 3 kan. Jadi 101 tambah dengan 112. So adalah 213. Jadi kau cari jawapan di sana. Adakah 213? Boleh ya? Oke, lihat yang ke-8. Dibeli 542. Ini sebenarnya ini sebenarnya asas 10 nih. Oke, sila tulis asas 10 di sana. Oke, sama dengan 1P378. Cari nilai bagi P. Oke. So, yang ini ada dua cara. Satu ialah cara secara manual. Kita tunjukkan cara kerja. Oke. Satu lagi ialah tekan calculator. Oke. So, jika gunakan calculator. Oke. Kalau tekan calculator, pergi kepada calculator. Clothing, masih ingat macam mana tekan calculator? Nombor asas. Oke. Kalau pergi mode. Sampailah kamu cari ada ST, ada REG, ada base. 1, 2, 3. Ada jumpa ini? Oke, dalam kalkulator. Oke, so kamu tekan 3. Inilah yang saya mau. Oke, kau tekan 3. Oke, bila kamu tekan 3, kalkulator kamu sudah tunjukkan ada nombor di situ tuh. D kecil kah, O kecil kah, B kecil. Oke, so lihat kamu punya kalkulator. Oke, dalam kalkulator kamu ada button. Button, ya, ada button, adapun ada button. Ada button apa nih? BIN yang warna hijau. Ada nama BIN? Oke, lepas itu ada button OCT.
Lepas itu ada butang diisi. Nah, inilah 3 kita pakai. Bing asas 2. Oke. Boleh? Boleh. Oke. Lepas itu OCT itu asas apa? Hah? Apa itu OCT? 8. Sekejap ah. Sekejap. Oke. OCT itu adalah asas 8. Diisi ini adalah asas 10. Oke. Jadi dalam kalkulator hanya ada 3 asas saja ya. Tak ada asas 5, tak ada asas 6, 3, 7. Tak ada ya. Ini kamu kena cari. Oke. So yang di situ sekarang saya punya sini ialah 5, 4, 2, asas 10. Jadi pertama saya tekankan saya punya kalkulator dalam asas 10 dulu saya tekan diisi. Oke, lepas itu barulah kamu tekan 5, 4, 2. Barulah tekan sama dengan dulu. Oke, sudah tekan. Oke, lepas itu kamu tekan diisi. Sorry, OCT. Sudah? Sudah. Oke, sudahkah? Apa jawaban kamu dalam kalkulator tuh? Kosong 37 asas 8. Oke, bila kamu tekan diisi, oke, kalkulator itu sebenarnya sudah 1037. Jadi, apakah nilai P-nya? Jadi, kamu bandingkan lah. Oke, P ialah kosong. Kan? Tengok ini, P. Oke. Boleh ya? Boleh, Zarizan? Boleh. Nah, ini cara guna kalkulator. Macam mana kalau, kalau soalannya asas 5, macam mana? Contoh, saya ambil ini. Saya bagi contoh. Diberi 5, 4, 2 asas 10. Cari asas 5. Macam mana? Kalkulator itu tak ada asas 5. Cuma ada asas 2, 8 dengan 10 saja. Jadi, kalau hendak mengira asas 5, kita bahagi dengan 5. Begini. Kita bahagi. 5, 4, 2, asas 5, kita bahagi 5. Nah, ini kena hati-hati bahagi ya. Kalau salah, tak dapat kamu jawapan. Jadi 5, 4, 2 kita bahagi 5. 1, 5, 4, tak boleh bahagi 5, kosongkan. Itu 2 tarik ke bawah. 5, 8. 8 tarik 5, 40. Berapa baginya? 2. Jadi 108 tulis di sini. Berapa baginya? 2. Kita bahagi lagi 5. 108 kita bahagi dengan 5. Jadi 5, 2, 10. 8 turun ke bawah. 5, 1, 5.
Bakinya 3 kan? Oke, 21 tulis di bawah 105, bakinya di luar. Kita bahagi lagi 5. Oke, jadi 21 bahagi dengan 5, 4, 20. Bakinya ialah 1. Jadi 4 tulis di bawah 41, bakinya 1. Kita bahagi lagi. Oke, sekarang bolehkah bahagi dengan 4, 5 tuh? Tak boleh kan? Sebab Nggak boleh. 4 ini nombor kecil, 5 ini nombor besar, tak boleh kan? Kita letak kosong lah. Kosong. Jadi bakinya 4. Jadi kosong ini tulis di bawah 4 situ. Ini. Bakinya di luar. Oke, sekarang saya mau dapat sudah jawaban, ambil bacaan dari bawah ke atas. Bawah ke atas. Jadi asas 5-nya ialah 4, 1, 3, 2, asas 5. Oke. Nah, ini bahagi-bahagi ini. Sebab kalkulator dah ada asas 5 tu, kita kena kira secara manual. Okey ya? Teacher. Ya. Kalau mau itu asas 10 tuh kalau kira manual boleh gak, Jo? Boleh? Boleh? Kau darab dengan, kejap, teacher bagilah satu nombor. Okey, contoh. Mau kira asas 10 kan? Okey, contoh. Diberi 4, 1, 3, 2, asas 5. Cari asas 10. Boleh? Tak ada masalah? Okey, macam mana kita mau kira asas 10? Okey, kamu tengok nombor itu. Ini asas 5 kan? 4, 1, 3, 2, asas 5. Jadi digit 2 ini adalah 5 kuasa 0. 5 kuasa 1. 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Tengok asas ini. Kalau dia pakai asas 5, kita pakai asas 5 lah. Tapi 5 kuasa 0. Kalau mau cari asas 10, kita darab saja. Okay, 4, ini digit 4 kan? 4 darab 5 kuasa 3. Ini darab. Tambah digit 1 darab dengan 5 kuasa 2. Darab dengan 3 darab 5 kuasa 1. Tambah dengan 2 darab 5 kuasa 10. Kosong. Okey? Boleh ya? Boleh. Okey, jadi ini kita boleh kira lah pakai kalkulator. Ini 500. Ini 25. Ini 15. Ini 2. So, apabila kita tambah, jadi ini adalah 542. Begitu. Okey, boleh ya? Kalau contoh, kalau let's say kamu ada asas 2, asas 3, asas 4 kah, asas 5, kamu mau cari asas 10, inilah cara kerja ya. Okey? Kalau dari asas 10, mau hentak tukar kepada asas 2 kah, asas 5 kah, kau kena bahagi apakah asas yang dia tanya. Kalau asas 5, kau bahagi 5. Asas 2, bahagi 2. Asas 8, bahagi 8. Dari asas 10. Okey? Boleh ya ini? Okey, so lihat yang soalan 9. Faktorkan. Ni, bab ini sangat penting ni. Faktorkan. Okay, ini matematik menengah rendah sudah belajar. Okey, so lihat yang ini. Okey, dia minta kamu faktorkan. Sebelum kamu faktor, kamu lihat huruf dulu. Adakah huruf yang berulang? Ada? Ini berulang kan? Jadi saya boleh keluarkan B. Okey, 8 dengan 14. Boleh kasih keluarkan nombor yang kecil kan? Okey, maksudnya ini saya boleh bahagi 2. Di sebelah sini saya pun boleh bahagi 2 apabila saya keluarkan faktor 2. Okey, jadi 8 bahagi 2 tinggal 4. 4A.
Apabila saya keluarkan B sama dengan bahagi 2. Okey, sini gunakan tambah, kita tambah. 14 bahagi 2, 7. Apabila saya keluarkan B, tinggal C di dalam. Nah, inilah dia faktorkan. Boleh? Boleh. Okey. Lihat kepada soalan 3. Sebelum teacher memulakan soalan 3, lihat kamu punya rumus di modul kamu. Okay. Rujuk kamu punya rumus dulu. Muka surat yang paling depan sekali. Nah, ini. Teacher tahu ramai pelajar tidak akan menjawab kalau jumpa soalan ini. Bukan hanya kamu. Okey. Tingkatan 5 yang sebelum ini pun begitu. Tapi apa boleh buat, teacher pasal mereka buat sebenarnya ini tidak susah. Kalau kamu faham, tak ada masalah untuk kamu menjawab. Okey, so lihat soalan yang ini. Okey, kamu lihat gambar rajanya. O sebenarnya ini adalah asalan. O ke A, O ke D. Okey, OA, OD itu merupakan jejari. Sebab O ini ialah pusat. Okey, kalau faham dia punya gambar raja. Okey, lepas itu OB, OC merupakan jejari juga, iaitu 9 km. Sini pun 9 km. Di sini 7 km. Okey. A ke D dengan B ke C itu merupakan panjang lengkok. Okey, panjang lengkok. Ini pun juga panjang lengkok nih. Okey, kita lihat soalannya. Okey. Ini menunjukkan laluan yang dilalui oleh seorang atlet berbasikal negara dalam rutin latihannya. Okey, setiap pagi beliau akan memulakan kayuhan pada kedudukan A. Di sini dia mula. Okey. Seterusnya melalui O. Tengok anak panah. Anak panah itu merupakan laluan yang dilalui oleh atlet berbasikal latihannya. Okey. A, lepas tu dia pergi ke O, lepas tu pergi ke B, okay, lepas tu pergi ke C, C pergi ke O pergi ke D, lepas tu D pergi ke A balik. Kamu tengok anak panjang dia. Kamu pun sudah tahu dia punya kedudukan latihan basikelnya. Okay. Lepas itu, lihat maklumat yang dibagi. Okay. Diberi bahawa AOD dan BOC membentuk dua buah sektor bulatan yang berpusat di O. Itulah teacher cakap O itu ialah pusat. Ada pusat, mesti ada jejari. Jadi OA-OD merupakan jejari iaitu 7 km. Dia sudah kasih tahu di situ. Okay. OB dengan OC adalah jejari juga iaitu 9 km. Dan sudut BOC, tengok ni, sudut BOC, mana BOC? BOC, ini 120 darjah. Jadi yang ini 90 lah kan? Sebab dia adalah sudut tegak. Okey, soalannya. Dengan menggunakan pi sama dengan 22/7, hitungkan perimeter dalam km, laluan itu bagi setiap pusingan lengkap. Apa yang dia mau minta? Perimeter. Apa maksud perimeter? Maksudnya ini, yang teacher lukis warna merah. Itulah yang dia mau cari. Perimeternya. Ini. Okey. Jadi, di sini, jika hendak cari perimeter, okey, OA, OB, OC, OD tak ada masalah. Sebab kita sudah tahu dia punya jaraknya. Tapi kita kena cari ini, panjang lengkoknya sini. Macam mana kita mau cari panjang lengkok di situ? Rujuk kamu punya buku modul, ada formula kan di depan itu. Okey. Kamu rujuk formula. Nombor 12. Okey. Lihat kamu punya formula, rujuk nombor 12. Inilah formulanya.
panjang lengkok. Itulah yang kita mau cari. Panjang lengkok per apa nih? Lilitan bulatan sama dengan sudut over 360 darjah. Oke. Ini saya boleh kasih ringkaskan. Kamu ingat apa formula lilitan bulatan? Masih ingat lilitan bulatan kah formulanya? Nah, lupa sudah tuh. Lilitan bulatan formula ialah 2 pi j. Ini formulanya. Oke, so sila tulis di nombor 12 punya formula, saya boleh kasih ringkaskan. Inilah yang saya ajar tingkatan 5 tahun lepas. Saya suruh mereka ingat, walaupun rumusnya ini, kamu ingatlah formula yang paling ringkas. Yaitu delta per 360 darab 2 pi j. Tenang. Nah, di mana saya dapat 2 pi j? Inilah. Ini pindah sana, darab 2 pi j. Nah, lilitan bulatan ialah 2 pi j kan? Oke, so saya boleh cari panjang lengkok. Panjang lengkok apa? Ada nama dia kan? AD. Ini nama AD. Nah, oke. Apa sudutnya? Tuh, 90. Nah, itu salin balik. 2 pi. Nah, sekarang dia suruh kamu gunakan pi apa? 22/7. Nah, tulis. Nah, berapa carinya? 7. Nah, oke. Nah, tekan kalkulator. Nah, jadi tekan kalkulator lah. Nah, ikut saja. 9 ABC 360 darab 2 darab 22/7 darab 7. Nah, jadi 11. Oke. Nah, jadi panjang lengkok sini AD adalah 11. Nah, sini 11. Oke, cari lagi panjang lengkok. Panjang lengkok siapa punya? Panjang lengkok BC. Nah, ini BC. Nah, apa formulanya panjang lengkok? Delta per 360 darab 2 pi j. Nah, isilah sudut. Nih sudut, kita kasih isi. Kasih masuk dalam formula. Pi itu 22/7. Berapa carinya? 9. Lepas itu tekan kalkulator. Oke, bagilah dia dalam bentuk pecahan tidak wajar. Ini. Oke. Nah, jadi sekarang ini 132/7. Jadi sekarang saya boleh cari perimeter sudah kan? Perimeter ialah ukuran sekeliling tu, laluan itu yang di elit berbasikal buat latihan itu. Ini 97. Jadi perimeternya kita tambahlah ini 7, 9, ini. Yang teacher bulat tu. Oke. Jadi tekan kalkulator. Oke, so adalah 61/6/7 atau kalau mau bagi tempat perpuluhan pun boleh 61.86 cm. Oke. Saya kalkulator dia bagi saya ini 61.857. Jika saya mau 2 tempat perpuluhan, saya kasih puntakan. Ini kalkulator ya. Saya kasih puntakan. Sebab itu 61.86. Boleh? Okey kah? Okey. Boleh? Boleh. Jadi sebenarnya soalan ini tidak susah. Faham macam mana cari panjang lengkok? Jadi ingat formula panjang lengkok. Ini. Okay, rumus yang ada di dalam buku modul itu, itulah rumus yang akan dibagi masa peperiksaan.
Jadi kamu ingat, dia ada bagi ini, tidak ada masalah. Tapi kamu ingatlah yang ini paling senang sudah tuh. Ah, boleh ya? Oke, so nanti teacher akan hantar itu latihan ulang kaji 2. Sila buat. Oh, satu lagi, kamu masih ingat pelan dan tongakan kah? Ah? Tadi? Kalau pelajar yang ambil RC, teacher rasa tak ada masalah untuk dia melukis tuh. Pelan dan tongakan, yang pelang tuh. Sekejap, teacher kasih show dulu. Mesti kamu tidak ingat. Kalau teacher cakap, kalau teacher tunjuk, nah, ingat sudah tuh. Ini, ingatkah? Oh, ingat-ingat. Ini ada keluar ya peperiksaan nih. Tahu macam mana lukis tongakan sisi, tongakan depan. Nanti teacher akan bagi latihan seperti ini. Oke, sila buat. Boleh? Boleh. Oke. So, keluarkan kamu punya buku modul. Oke, buku modul ya. Oke. Minggu depan cuti 1 minggu. So, sila gunakan masa cuti 1 minggu itu buat ulang kaji, buat latihan yang teacher suruh bagi. Itu akan keluar masa peperiksaan. Oke. So, modul. Oke. Muka surat 3. Buat soalan 1, 2, 3. Ya. Kamu rujuk buka surat tuh. Surat 28. Yang muka surat 28 itu satu muka surat lah. Oke, plus dengan latihan ulang kaji 1 dan 2. Oke ya? So, ini masa cuti sila buat. Oke, gunakan masa cuti itu buat ulang kaji. Kalau tidak faham, boleh PM teacher. Teacher ada buat kelas tambahan untuk tingkatan 5 tuh. Oke? Lepas itu besok ada kelas kan? Besok. Jadi, gunalah masa kelas besok buat ulang kaji ini ya. Buat. Fahamkah? Faham? Oke ya? Kalau tidak faham soalan itu, kamu boleh tanya teacher boleh jelaskan di sana. Buat. Jangan tidak buat. Boleh cari Zan?